Kadang-kadang kita berdepan dengan orang yang dia kata saya bukan Wahabi, saya Salafi. Baik. Jadi kita nak faham apakah dia Salafi. Salafi ini daripada perkataan salaf. Kenapa jadi fi di hujung itu? Kerana ada tambahan huruf ya. Asalnya sin, lam, fa, tapi ditambah huruf ya. Huruf ya ini dinamakan ya nisbah. Ya nisbah ini ada beberapa fungsi, antaranya menisbahkan seseorang atau sesuatu kepada tempat. Kadang-kadang kita jumpa nama orang, nama satu orang ulama, Syekh sekian Al-Kelantani. Itu bukan nama dia. Al-Kelantani itu bermakna dia berasal atau menetap lama di Kelantan. Saya pernah jumpa satu orang, nama dia Ustaz sekian-sekian Al-Filfilani. Kan nama dia rupanya Al-Filfilani itu. Nak bagi tahu dia daripada Pulau Pinang. Al-Filfilani. Ataupun nisbah kepada keturunan, ataupun boleh jadi ya nisbah ini menisbah kepada pegangan atau ikutan. Itu konteks salafi, bermakna pengikut salaf. Ya nisbah itu berfungsi mengatakan salafi adalah pengikut salaf. Baik. Salaf itu adalah generasi awal umat Islam yang baik-baik, iaitu sahabat Nabi, tabi'in dan juga tabi'in. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi itu adalah kurun saya, generasi saya itu sahabat, kemudian yang menyusul kepada mereka iaitu tabi'in, kemudian yang menyusul kepada mereka iaitu tabi'in. Jadi kalau ikut takrif salafi, maka pengikut kepada imam mazhab yang empat, mereka adalah salafi. Kerana setiap daripada empat orang pengasas mazhab ini adalah salaf. Kalau Imam Abu Hanifah rahimahullah daripada generasi tabi'in, ya, Imam Abu Hanifah ni sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Sementara tiga orang imam lagi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, daripada generasi tabi'in. Yang penting keempat-empatnya salaf. Maka mengikut kepada manhaj empat orang imam ini menjadikan orang itu salafi dari segi takrif. Tapi dari segi praktikal, pengikut empat mazhab ini mereka tidak menggunakan istilah salafi, tetapi nisbah kepada nama atau laqab ataupun kunyah imam masing-masing atau keturunan. Misalnya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit tidak jadi mazhab Nu'mani, tapi lebih popular dengan mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Yang lekat nama adalah mazhab Imam Malik, pengikutnya disebut Maliki. Maknanya Maliki ini pengikut manhaj Malik. Mazhab Syafi'i pengasas bernama Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, dinisbahkan kepada keturunan beliau menjadi mazhab Syafi'i. Dan pengasas mazhab Hambali adalah Ahmad, nama beliau Ahmad Ibn Hanbal, tapi tidak jadi mazhab Ahmadi, dinisbahkan kepada nama bapa beliau menjadi Hambali. Dari segi praktikal, yang menggunakan gelaran salafi ini adalah mereka yang mengikut manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang hidup pada kurun ke-12 Hijrah bersamaan 18 Masihi, yang mana Syekh Abdul Wahhab ini pula menjadikan Al-Imam Ibn Taymiyah yang hidup pada kurun ke-8 Hijrah kurang lebih 12 Masihi sebagai ikutan mereka. Secara praktikal mereka yang gunakan gelaran salafi. Bila dia ikut Syekh Abdul Wahhab, dia mengaku dia salafi. Bila dia ikut Ibn Taymiyah, dia mengaku dia salafi. Tetapi dari segi realiti, kedua-dua orang tokoh ini bukan salaf. Salaf kita boleh kata nombor satu sekali sahabat Nabi. Yang kedua dikatakan salaf adalah sahabat dan tabi'in. Yang paling masyhur salaf adalah sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Ada pandangan mengatakan 500 tahun pertama masih salaf, lepas 500 tahun barulah khalaf. Ikutlah mana-mana pandangan takrif salaf, kedua-dua tokoh ini bukan salaf. Hatta Imam Ibn Taymiyah bukan salaf. Kalau Syekh Abdul Wahhab lagi bukanlah, kerana dia lebih hampir dengan zaman kita. Maka gelaran salafi kepada golongan ini hakikatnya tidak tepat.
ya. Sepatutnya dipanggil Wahabi, pengikut Syekh Abdul Wahab, ataupun Taimiyyi, pengikut pada Al-Imam Ibn Taimiyah. Jadi kalau begitu, Wahabi ini apa? Ini orang duk tanya, bincang-bincang, maaf, Wahabi itu apa? Ini jawapan dia. Wahabi ini dia daripada perkataan Wahab ditambah huruf ya nisbah menjadi pengikut Wahab. Sebenarnya pengasas dia bukan bernama Wahab. Ada di tempat saya tu satu kedai Wahab Cendol, itu memang nama dia Wahab. Pengasas Wahabi bukan nama Wahab, pengasas dia bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Abdul Wahab tu nama ayah dia, dan ayah dia berbeza manhaj dengan anak dia. Tapi nak buat macam mana ya, orang Arab ni dia biasa ambil nama dia Abu, jadi lebih terkenal dengan bapa kepada siapa, atau nama dia Ibn, anak pada siapa. Jadi dia lebih terkenal dengan Ibn Abdul Wahab, pengikutnya digelar Wahabi. Jadi senang cerita, Wahabi ini adalah orang yang mengikut manhaj, fikrah, pemikiran, cara Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, bukan orang yang berjumpa dan mengaji dengan beliau. Ada orang beralasan, saya bukan Wahabi, saya tak pernah mengaji dengan Syekh Abdul Wahab pun. Yalah, kalau nak kira pernah mengaji, tak ada yang Syafi'i. Zaman sekarang mana ada Syafi'i dah? Siapa pernah mengaji dengan Imam Syafi'i? Tak ada. Ya, tapi masih ada sebab kita masih ikut metod manhaj Imam Syafi'i, mengikut ulama-ulama yang datang kemudian. Ataupun dia kata saya tak pernah baca buku Syekh Abdul Wahab pun, macam mana saya boleh jadi Wahabi? Tak kisah. Kita ramai ke yang mengaji kitab Imam Syafi'i? Ramai yang mengaji kitab Imam Syafi'i? Tak ada. Tapi kita masih ikut manhaj. Makanya kita itu disebut Syafi'i, yang ikut manhaj Syekh Abdul Wahab disebut Wahabi, walaupun tidak pernah berjumpa dengan beliau dan walaupun tidak pernah membaca buku-buku karangan beliau.